Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Siti Ansyah binti Syekh Idris dengan nombor matrik 290250 akan membentangkan nota bagi bab 8 Perlembagaan Malaysia bagi subjek Kenegaraan Malaysia SADN 1033. Apakah yang dikatakan dengan perlembagaan? Perlembagaan Persekutuan merupakan sekumpulan undang-undang tertinggi yang digunakan sebagai garis panduan dalam pemerintahan negara. Ianya merupakan pencorak kepada sistem pemerintahan di Malaysia. Perlembagaan ini mengekalkan hak-hak rakyat, kuasa anggota negara, hubungan pemerintah dengan rakyat dan juga penentu kebebasan asasi, kewarganegaraan, kerajaan persekutuan, kerajaan negeri, perundangan, peruntukan kewangan, pilihan raya, kehakiman, perkhidmatan awam dan lain-lain juga. Perlembagaan ini digubal dan dikemukakan oleh Suruhanjaya Reid, Lord Reid, iaitu pada tahun 1956 pada bulan Jun sehingga Februari 1957. Dan perlembagaan ini telah diluluskan oleh Majlis Perundangan dan dikuatkuasa pada 31 Ogos tahun 1957. Perkembangan dan pindaan perlembagaan iaitu merupakan perubahan dan pindaan yang dibuat berdasarkan faktor-faktor perubahan dalam negara dan keperluan semasa. Berikut merupakan peta Malaysia di mana Persekutuan Tanah Melayu telah bertukar kepada Malaysia setelah kemasukan Sabah dan Sarawak. Negeri Semenanjung merangkumi Terengganu, Perlis, Selangor, Negeri Sembilan, Johor, Kelantan, Perak, Kedah, Pahang, Melaka, Pulau Pinang dan wilayah Persekutuan. Bagi Tanah Borneo pula merangkumi Sabah dan Sarawak. Berikut merupakan cara-cara pindaan perlembagaan Malaysia. Ianya memiliki 4 cara iaitu sokongan majoriti yang mendapat sokongan majoriti biasa, sokongan 2/3 iaitu semasa dalam bacaan kedua dan ketiga dan di kedua-dua Majlis Dewan, sokongan 2/3 bacaan kedua dan ketiga di kedua-dua Majlis Parlimen dan Majlis Raja-Raja, sokongan 2/3 bagi Sabah dan Sarawak semasa dalam bacaan kedua dan ketiga di kedua-dua Majlis Parlimen dan mendapat persetujuan Majlis Raja-Raja. Tujuan perlembagaan merangkumi 6 elemen iaitu menjamin keutuhan dan kedaulatan negara, iaitu undang-undang tertinggi yang perlu dipatuhi, semangat nasionalisme dan patriotisme rakyat bagi menumpukan perhatian dan taat setia dalam mendirikan sebuah negara yang makmur. Rakyat juga berpegang kepada satu undang-undang negara yang berdaulat, iaitu perlembagaan. Dan seterusnya, ianya merupakan mewujudkan kestabilan negara, iaitu dasar perlembagaan tidak mudah untuk digubal. Penggubalan masih berdasarkan dasar asas dan tunjang. Dan mengawal perjalanan kerajaan iaitu dasar perlembagaan tidak mudah untuk digubal. Penggubalan masih berdasarkan dasar asas dan tunjang. Dan perlembagaan ini juga bertujuan sebagai rujukan iaitu sumber rujukan untuk menyelesaikan segala masalah dalam negara, penyelesaian juga kepada konflik dalam negara. Selain daripada itu, perlembagaan ini berfungsi sebagai untuk mengekalkan keamanan iaitu tiada kesan bagi setiap berlakunya perubahan pemerintahan PRU di mana setiap kali perubahan kerajaan tersebut perlulah
merujuk kepada perlembagaan sebagai garis panduan untuk pemerintahan, dan tujuan pemerintahan tidak akan mengubah maksud kepada berusaha memenuhi kehendak dan inspirasi rakyat. Dan yang terakhir adalah perlembagaan menjamin keamanan sesebuah negara, iaitu undang-undang yang menjamin rakyat daripada unsur-unsur diskriminasi, pembahagian kuasa secara jelas antara rakyat dan pemerintah. Badan perundangan telah memisahkan hak tersebut supaya tiada penindasan dan salah guna kuasa. Tiada keistimewaan berat sebelah dan semua perlu patuh kepada perlembagaan negara, mewujudkan perpaduan rakyat. Dan jenis perlembagaan mempunyai 5 elemen, iaitu perlembagaan panjang dan pendek, perlembagaan bertulis dan tidak bertulis, perlembagaan berparlimen dan berpresiden, perlembagaan ketat, rigid atau longgar, fleksibel, dan perlembagaan bersekutu dan tidak bersekutu. Seterusnya, ianya merupakan ciri-ciri perlembagaan, di mana ciri-ciri ini mempunyai 5 ciri, iaitu kekal, unsur-unsur tanggungjawab, pilihan raya, pembahagian kuasa dan terbuka, di mana kekal ini merupakan kestabilan dalam melaksanakan kebiasaan umum yang berfokuskan kepada tata cara yang lazim. Unsur-unsur tanggungjawab, iaitu berfokus kepada pemerintahan adalah tanggungjawab kepada rakyat. Maksudnya bagi pemerintah kerajaan baru, fokus utamanya adalah kepada rakyat, dan rakyat berhak untuk mengetahui perbelanjaan kerajaan. Okey, dan seterusnya adalah pilihan raya, di mana rakyat boleh memilih wakil bagi Dewan Parlimen. Pembahagian kuasa pula merupakan peruntukan kuasa yang jelas. Tiada pertindihan kuasa dan tiada juga penyalahgunaan kuasa. Terbuka ini merupakan ciri di mana rakyat berhak untuk tahu perkara yang tidak sulit, di mana contohnya perbincangan di parlimen yang diumumkan melalui media massa seperti belanjawan negara. Dan seterusnya, ianya merupakan ciri-ciri perlembagaan Malaysia, di mana ciri-ciri ini mempunyai 8 ciri-ciri yang terdiri daripada perlembagaan bertulis yang dikanunkan, mengandungi 183 perkara dan 13 jadual yang mentakrifkan hak dan kewajipan pemerintah atau warga negara. Perlembagaan beraja berasaskan demokrasi, iaitu perkara 32, bersifat ketat dan sukar dipinda, undang-undang utama dan tertinggi, kebebasan asasi, jaminan perlindungan kepada warga negara, penentu kuasa pemerintahan antara persekutuan dan negeri, senarai persekutuan, senarai negeri dan senarai bersama. Dan yang terakhir adalah idea pengasingan kuasa, iaitu kuasa yang digubal undang-undang, pemerintah atau kuasa kehakiman. Seterusnya merupakan kandungan perlembagaan Malaysia, iaitu terdapat dalam 14 bahagian, iaitu bahagian 1 merupakan negeri-negeri, agama, undang-undang bagi persekutuan, bahagian 2 kebebasan asasi, bahagian 3 kewarganegaraan, bahagian 4 meliputi persekutuan, iaitu terbahagi kepada beberapa bab, iaitu bab 1, bab 2, bab 3 yang merangkumi kepada kepala utama negara, majlis raja-raja, pemerintahan, badan perundangan, acara perundangan, dan seterusnya kepayaan terhadap harta, kontrak dan guaman. Dan bahagian 5 mengandungi perhubungan antara persekutuan dan negeri-negeri. Bahagian 7 merupakan bab 1 yang berfokuskan kepada Bab 2 pemakaian bagi negeri-negeri Sabah dan Sarawak.
Bahagian 8, pilihan raya. Bahagian 9, penghakiman. Bahagian 10, perkhidmatan awam. Bahagian 11, kuasa-kuasa khas menentang perbuatan subversif dan kuasa-kuasa darurat. Bahagian 12, dan pelbagai. Bahagian 12A, perlindungan tambahan bagi negeri-negeri Sabah dan Sarawak. Dan bahagian 13, peruntukan sementara dan peralihan. Yang terakhir, bahagian 14, pengecualian bagi kedaulatan raja-raja dan sebagainya. Unsur-unsur perlembagaan terbagi kepada 4 unsur, iaitu pemerintahan beraja, yang di-Pertuan Agong sebagai ketua utama negara dalam memerintah atas nasihat Perdana Menteri dan Kabinet. Agama Islam yang dijadikan sebagai agama persekutuan dan kerajaan, iaitu agama rasmi bagi negara. Bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan dan juga bahasa rasmi negara. Kedudukan hak istimewa orang Melayu, iaitu kuota kemasukan dalam sektor awam dan institusi pengajian awam, beasiswa dan lain-lain kemudahan. Hak keistimewaan orang Melayu ini diberi kembali setelah hak tersebut telah diketepikan semasa pemerintahan Inggeris. Seterusnya merupakan peranan unsur tradisi dalam perlembagaan, iaitu penggabungan unsur lama dan baru, faedah dan kebaikan yang boleh dikecapi oleh rakyat Malaysia. Kaum Melayu setanding dengan kaum lain, membolehkan kerajaan membantu orang Melayu supaya tidak ketinggalan atau terpinggir. Hak yang diimbangi setelah hilang semasa penjajahan Inggeris. Konsep raja berperlembagaan bertujuan untuk mengekalkan ketuanan Melayu dan sistem pemerintahan beraja. Dan yang terakhir adalah Akta Hasutan pada tahun 1948 yang dipinda bagi mengekalkan keharmonian kaum. Dan sekian sahaja pembentangan saya pada kali ini. Sekian, terima kasih.